Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk 8 iaitu asal-usul Wangsa Salindra masih diperdebatkan. Salindra Wangsa atau Wangsa Salindra adalah nama wangsa atau dinasti raja-raja yang berkuasa di Sriwijaya iaitu Pulau Sumatera dan di Kerajaan Medang di Jawa Tengah. Sebahagian raja-rajanya adalah penganut dan pelindung agama Buddha Mahayana. Meskipun peninggalan wangsa ini kebanyakan terdapat di dataran Kedu iaitu di Jawa Tengah, asal-usul wangsa ini masih diperdebatkan. Selain dikatakan berasal dari Jawa, wangsa Salindra ini dikatakan berasal dari daerah lain iaitu Sumatera, malahan ada juga yang mengatakan ia berasal dari India serta Kemboja. Seterusnya adalah warisan Wangsa Salindra. Candi-candi peninggalan Wangsa Salindra era Kerajaan Mendang atau Mataram kuno dari abad ke-8 dan abad ke-9 adalah bercorak Buddha dan umumnya terletak di Jawa Tengah bahagian selatan. Pada masa pemerintahan Raja Indra pada 782 hingga 812 Masihi, puteranya iaitu Samaratungga dinikahkan dengan Dewi Tara iaitu Puteri Damasatu. Prasasti yang ditemukan tidak jauh dari Candi Kalasan memberi penjelasan bahawa candi tersebut dibangunkan untuk menghormati Tara sebagai bodhisattva wanita. Seterusnya adalah Candi Borobudur, selesai dibangunkan pada masa pemerintahan Raja Samaratungga iaitu pada tahun 812 hingga 833 Masihi. Borobudur merupakan monumen Buddha terbesar di dunia dan kini menjadi salah satu kebanggaan bangsa Indonesia. Seterusnya adalah asal-usul Wangsa Salindra. Di Indonesia, nama Salindra Wangsa dijumpai pertama kali di dalam prasasti Kalasan dari tahun 778 Masihi. Kemudian, nama itu ditemukan di dalam prasasti Kelurak dari tahun 782 Masihi. Prasasti Abahayagiri Wihara dari tahun 792 Masihi, Prasasti Sojomerto dari tahun 725 Masihi dan Prasasti Kayumbunan dari tahun 824 Masihi. Di luar Indonesia, nama ini ditemukan dalam Prasasti Ligor dari tahun 775 Masihi dan Prasasti Nalanda pada tahun 860 Masihi. Mengenai asal-usul keluarga Salindra banyak dipersoalkan oleh beberapa sarjana dan masih diperdebatkan dan masih tidak dapat dipastikan dari manakah berasalnya Wangsa Salindra ini. Hal ini kerana pelbagai pendapat telah dikemukakan oleh sejarawan dan arkeologi dari pelbagai negara. Terdapat beberapa teori yang mengatakan dari manakah Wangsa Salindra ini berasal iaitu teori India, teori Funan dan teori Nusantara. Seterusnya adalah prasasti Kerajaan Mataram kuno. Prasasti adalah segala bentuk tulisan yang dipahatkan atau digoreskan pada sebuah batu, logam, lontar serta benda keras yang lain di mana benda tersebut menyimpan pelbagai sumber sejarah di masa yang lalu. Ini merupakan prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta atau dikenali sebagai bahasa Sanskrit. Yang pertama adalah prasasti Kalasan pada tahun 778 Masihi, prasasti Kelurak pada tahun 782 Masihi, prasasti Abahayagiri Wihara pada tahun 792 Masihi, prasasti Ligor pada tahun 775 Masihi dan prasasti Nalanda pada tahun 860 Masihi. Seterusnya, prasasti Kayumbunan pada tahun 824 Masihi menggunakan bahasa Sundam dan prasasti Sojomerto pada tahun 725 Masihi menggunakan bahasa Melayu kuno.
Ini merupakan peta hegemoni kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 dan abad ke-9. Peta ini menunjukkan pada tahun 650 Masihi dimulai dengan keluasan kerajaan Sriwijaya pada tahun 683, hegemoni kekuasaan penggunaan Selat Melaka dan Selat Sunda pada tahun 686 Masihi, serangan maritim dan darat di Pulau Jawa, akhirnya dari Kerajaan Tarumanagara. Pada abad ke-7 hingga abad ke-8, penggunaan Jawa Tengah dan Semenanjung Malaya. Dan pada abad ke-8 hingga abad ke-9, berlakunya penaklukan Khmer, Champa dan juga Vietnam. Teori pertama adalah teori India, dan terdapat beberapa orang sarjana telah mengeluarkan pendapat daripada untuk membuktikan bahawa asal-usul Salindra itu berasal dari India. Dan sarjana yang pertama adalah R.C. Majumdar beranggapan bahawa wangsa Salindra di India, baik yang di Jawa maupun yang di Sriwijaya, berasal dari Kalinga di India Selatan. Bagi beliau, Kalinga ini memiliki hubungan dengan Karikas Timur, Solewabavas atau Salai of Windies. Oleh itu, Majumdar berpandangan bahawa dinasti Kariga, Solewabavas dan Salai ini mungkin sumber nama daripada perkataan Salindra di Jawa. Manakala menurut Nilakanta Sastri, wangsa Salindra di Jawa itu berasal dari daerah Pantaya di India Selatan. Dan seterusnya, C.S. Moon, wangsa Salindra berasal di India Selatan, mulanya berkuasa di Palembang, tetapi pada tahun 683 Masihi melarikan diri ke Jawa kerana serangan Sriwijaya dari semenanjung Tanah Melayu. Menurut Hiranda Sastri pada tahun 1923 mengatakan bahawa keturunan wangsa Salindra ini merupakan pendatang dari Kaliriga ataupun bahagian di selatan India. Hiranda menemukan satu fakta dalam teorinya yang mengatakan bahawa keturunan wangsa Salindra memiliki hubungan dengan penguasa sebuah daerah dan daerah tersebut berasal dari selatan Arcot dan daerah Salim di India. Penguasa tersebut bernama Malayaman dan memiliki persamaan dengan makna nama wangsa Salindra yang ada di Jawa. Kewujudan fakta daripada teori Hiranda ini masih belum kukuh, tetapi wangsa Salindra itu adalah berasal dari India. Namun, terdapat sarjana yang tidak menyokong pendapat Hirananda kerana Nilakanta Sastri telah memperhalusi pendapat Hiranda dan menyatakan bahawa orang Malayaman itu sebenarnya adalah penguasa kecil di sebuah pendalaman yang mana kerajaan di kawasan itu tidak memiliki tradisi maritim. Oleh itu, beliau menyimpulkan bahawa pendapat Hiranda itu perlu ditolak kerana kerajaan tersebut tidak memiliki latar belakang maritim seperti mana yang dimiliki oleh wangsa Salindra. Nilakanta Sastri turut mengeluarkan pendapat bahawa penguasa Pandya di India Selatan adalah merupakan keturunan yang tepat jika dikaitkan dengan asal-usul wangsa Salindra. Asal-usul Pandya adalah berlandaskan Siva serta menggunakan gelaran Minirikita Salindra yang bererti Tuan Gunung Salindra. Seterusnya, teori yang kedua adalah teori Funan. Menurut pandangan daripada sarjana bernama Josides yang lebih condong kepada anggapan bahawa Salindra yang benar di Nusantara itu bermula dari Funan. Menurut pandangannya, ejaan Funan dalam berita Cina itu berasal dari kata Khmer, kuno Wenam ataupun Benam yang bermaksud gunung. Dalam bahasa Khmer sekarang dikenali sebagai Pons. Raja-raja Funan disebut sebagai Parwata Bupala yang bererti Raja Gunung sama dengan kata Salindra. Setelah kerajaan Funan itu runtuh sekitar tahun 620 Masihi, ada anggota-anggota wangsa Raja-Raja Funan itu menyingkir
ke Jawa dan muncul sebagai penguasa di Medan pada tahun pertengahan zaman ke-8 Masihi dengan menggunakan nama Wangsa Salindra. Teori yang dikemukakan oleh Sancana Josides telah disokong oleh J.G.D. Kaspari yang mengatakan bahawa terdapat persamaan pendapat fakta antara mereka. Menurut Kasparis, istilah wara diraja-raja dalam parasti Candi Polusan Lor dan juga parasti Kelurak menyamakan Winara sebagai wara-wara negara ataupun Nafuna dalam berita Cina. Pusat kerajaan Funan setelah berpindah dari Yadipura ataupun Temu diserang oleh Cheng pada pertengahan kedua abad 6 Masihi. Jelaslah bahawa teori daripada Funan ini juga cuba menjelaskan bahawa dalam kerajaan Funan terdapat istilah raja dari gunung namun dalam perkataan yang berbeza. Dan untuk mengukuhkan lagi, catatan daripada berita Cina yang digunakan oleh Sides dalam teorinya telah mengukuhkan lagi teori daripada Funan itu berasal dari asal-usul Wangsa Salindra. Selanjutnya, menurut Kaspari, setelah berpindah ke Nafuna yang berdekatan dengan Angkor Borai, ada raja pergi ke Jawa dan mengalahkan Sanjaya. Mulanya, Jawa ini dikuasai oleh raja yang bernama Siva, tetapi setelah kedatangan Raja Nafuna di Jawa Tengah, maka terdapat dua wangsa. Wangsa yang pertama adalah Wangsa Sanjaya beragama Siva, dan wangsa yang kedua adalah Wangsa Salindra beragama Buddha yang merupakan pendatang baru. Dan pendapat Kasparis ini diilhamkan oleh H.H. Nielsen, parasti Kalasang yang berbahasa Sanskerta pada tahun 778 Masihi, iaitu ada dua pihak. Yang pertama, kita boleh lihat Raja Wangsa Salindra disebut sebagai Permata Wangsa Salindra tanpa nama yang merupakan pendatang baru, dan yang kedua adalah Raja Bawahan iaitu Wangsa Sanjaya. Justru itu, Kaspari cuba mengaitkan sejarah kerajaan Mataram yang beranggapan pada kurun ke-8 sebagai landasan, iaitu ada dua wangsa yang berkuasa, iaitu Salindra dari Funan yang merupakan penganut agama Buddha Mahayana dan Sanjaya yang beragama Siva. Namun terdapat sarjana yang tidak menyokong pendapat yang dikeluarkan oleh Josides kerana bagi James Borensky, tafsiran yang dikeluarkan oleh Sides adalah berdasarkan prasasti Kuprakot bahawa Raja-Raja Salindra di Jawa menganggap dirinya keturunan Wangsa Salindra Funan adalah sangat meragukan. Menurut Borensky, Raja-Raja menganggap diri asal daripada Salindra sebagai Raja Gunung merupakan sebutan bagi Siwa ataupun Kirisa. Dan Raja Wangsa Salindra di Jawa menganggap dirinya leluhur ada di atas Gunung Salindra asli di Indonesia. Seterusnya adalah teori Nusantara yang merujuk kepada Kepulauan Nusantara, terutamanya Pulau Sumatera ataupun Jawa sebagai tanah air dinasti Salindra. Wangsa ini mengusul kepada dua pendapat, iaitu yang pertama adalah Wangsa Salindra mungkin berasal dari Sumatera yang kemudiannya berpindah dan memerintah di Jawa, atau mungkin pendapat yang kedua, mungkin wangsa ini asal dari Pulau Jawa tetapi mendapat pengaruh yang kuat daripada Sriwijaya. Menurut beberapa ahli sejarah, keluarga Salindra berasal dari Sumatera yang berhijrah ke Jawa Tengah setelah Sriwijaya berkembang ke Jawa pada abad ke-7 Masihi dengan menyerang kerajaan Tarumanagara dan Holing di Jawa. Serangan Sriwijaya ke atas Jawa adalah berdasarkan prasasti Kota Kapur yang menyatakan peluasan bumi Jawa yang tidak mahu berkhidmat kepada Sriwijaya. Beliau mengemukakan bahawa idea ini berdasarkan gelaran Dapunta Salindra yang terdapat dalam prasasti Sojomerto. Gelaran ini juga terdapat pada prasasti Kedukan Bukit yang pada nama Dapunta Hyang. Prasasti Sojomerto dan prasasti Kedukan Bukit ini merupakan prasasti yang berbahasa Melayu kuno. Teori Nusantara ini dikemukakan oleh Pio Bajaraka atau lebih dikenali sebagai Profesor Dr. Radin Mas Kabedi Pio Bajaraka. Pendapat Pio Bajaraka yang berdasarkan cerita Parahyangan ini dikuatkan lagi dengan penemuan sebuah prasasti Sojomerto di kawasan Kabupaten Batang. Dalam prasasti ini tertulis nama Dapunta Salindra, nama ayahnya iaitu Santanu, nama ibunya Badrawati dan nama isterinya iaitu Sampula.
Menurut Biochari, watak bernama Dapunta Salendra ialah bakal raja keturunan Salendra yang memerintah di Medang. Nama Dapunta Salendra ini jelas merupakan ejaan dalam bahasa Melayu bagi perkataan Sanskrit Salendra kerana bahasa Melayu lama digunakan dalam prasasti tersebut. Jika keluarga Salendra berasal dari India Selatan, sudah tentu mereka akan menggunakan bahasa Sanskrit dalam prasasti mereka. Dengan penemuan prasasti Sojomato, asal-usul keluarga Salendra dengan pengasasnya iaitu Dapunta Salendra telah dikenal pasti. Berdasarkan paleografi prasasti Sojomato, bermula sekitar pertengahan abad ke-7 Masihi. Pendapat kedua pula adalah teori Purbajāraka berdasarkan carita Parahyangan iaitu keluarga Salendra dianggap berasal dari Pulau Jawa yang berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Carita Parahyangan adalah sebuah naskah atau manuskrip Sunda kuno yang berasal dari abad ke-16. Ia menceritakan tentang sejarah tanah Sunda, contohnya mengenai kekuasaan di dua ibu kota kerajaan Sunda iaitu Karaton Galuh dan juga Karaton Pakuan. Naskah itu mengatakan bahawa Raja Sana dan juga Sanjaya berkait rapat dengan sejarah kerajaan Sunda dan juga kerajaan Galuh. Mereka asalnya beragama Siwa seperti biasa pada keluarga kerajaan awal di Pulau Jawa seperti Tarumanagara dan juga Holing. Penggunaan bahasa Melayu kuno dalam prasasti Sojomato di Jawa Tengah dan penggunaan gelaran Dapunta menunjukkan bahawa keluarga Salendra telah dipengaruhi oleh bahasa, budaya dan juga sistem politik Sriwijaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan sama ada keluarga Salendra ini ada merupakan pengikut ataupun raja bawahan kedatuan Sriwijaya. Hal ini selaras dengan berita penaklukan bumi Jawa oleh Sriwijaya yang tercatat dalam prasasti Kota Kapur. Menurut Purbajāraka lagi, Sanjaya dan keturunannya adalah raja-raja dari keluarga Salendra asli Nusantara yang menganut agama Siva. Tetapi sejak Panangkaran memeluk agama Buddha Mahayana, raja-raja Mataram menjadi penganut Buddha Mahayana juga. Idea tersebut berdasarkan carita Parahyangan yang menyatakan bahawa Raikan Sanjaya memerintah anaknya iaitu Raikan Panaraban ataupun Raikan Tampiran bertukar agama kerana agamanya iaitu agama Siva digeruni oleh semua orang. Berita tentang Raikan Panangkaran yang memeluk agama Buddha Mahayana dari aliran Siwa juga berdasarkan kandungan prasasti Raja Sangkara iaitu milik Adam Malik. Tambahan pula, prasasti Cangga menyatakan bahawa Sanjaya telah mendirikan lingga di atas bukit Sirangga untuk tujuan dan keselamatan rakyatnya. Di sini apabila disebut Rakai Panaraban ataupun Rakai Tampiran, Rakai Panangkaran dan juga Raja Saraka, mereka adalah orang yang sama. Namun, pendapat lain iaitu Ayatul Hadi mengatakan bahawa ia merupakan orang yang berbeza. Baiklah, Sanjaya dikatakan mempunyai dua orang isteri iaitu Dewi Sarakancana daripada Sunda yang mempunyai anak Rakai Panaraban yang kemudian berkuasa di Sunda. Manakala isteri kedua iaitu Dewi Sudiwara daripada Keling Jawa, anaknya merupakan Rakai Panangkaran yang kemudian berkuasa di Medang. Namun menurut Kusin pada 1994, Rakai Panaraban adalah anak Rakai Panangkaran. Ia dapati daripada tulisan lempingan emas yang ditemui di Gapura Utama Ratu Boko. Beliau mendapati bahawa dia telah membantu Rakai Panangkaran membangunkan Gapura Utama. Yang mana betul masih tak pasti sebab tidak mempunyai bukti yang kukuh. Apabila melihat kepada kronologi pemerintahan pula, dari prasasti Sojomato dan juga prasasti Cangga terdapat 3 nama penguasa di Medang, Mataram iaitu Dapunta Salendra, Sana dan juga Sanjaya. Menurut carita Parahyangan, Sena ataupun Raja Sena memerintah selama 7 tahun bermula daripada 700 Masihi. Raja Sanjaya pula berkuasa di Medang pada tahun 707 Masihi. Ini bermakna Dapunta Salendra yang bermula lebih kurang pertengahan abad ke-7 Masihi masih mempunyai lebih kurang 60 tahun lagi. Jika seorang pemerintah memerintah selama dianggarkan 25 tahun, maka sekurang-kurangnya masih ada 2 orang lagi penguasa untuk sampai ke masa dinasti Dapunta Salendra.
Di dalam carita Parahyangan turut tertulis bahawa Raja Mandimina mendapat seorang putera iaitu Sang Sena ataupun Raja Sena lah. Beliau memerintah selama 7 tahun iaitu boleh dikatakan tahun 703 Masihi dan Mandimina digantikan oleh Sang Sena yang memerintah selama 7 tahun. Ini bermakna masih ada lagi seorang yang berkuasa sebelum Mandimina. Jika ditafsirkan dengan betul, di sini kita dapati bahawa semua prasasti yang memberikan maklumat tentang penukaran agama dari Siva kepada Buddha dan juga raja yang memeluk agama adalah Raja Sankara yang namanya tidak pernah ditemui dalam mana-mana sumber yang diketahui sebelum ini. Prasasti ini tidak lengkap sehingga bilangan tahunnya tak ketahui. Namun dari sudut paleografi boleh diandaikan bahawa prasasti ini bermula pada pertengahan abad ke-8 Masihi. Mungkin ini adalah bukti epigrafi tentang teori Pyobajaraka yang berdasarkan maklumat dalam naskah carita Parahyangan. Dengan kata lain, kemungkinan besar pendapat Pyobajaraka mengenai asal-usul wangsa Salendra adalah benar, iaitu mereka adalah orang asli Indonesia dan hanya ada satu wangsa iaitu wangsa Salendra yang anggotanya pada asalnya menganut agama Siva. Namun, sejak pemerintahan Rakai Panangkaran, ia telah menganut agama Buddha Mahayana dan kemudian berpindah lagi menjadi penganut agama Siva sejak pemerintahan Rakai Pikatan. Terdapat juga berita Cina yang berasal dari dinasti Tang melaporkan tentang kerajaan Holing yang dipanggil Shipo yang terletak di Jawa. Pada tahun 674 Masihi, rakyat kerajaan itu menobatkan seorang wanita sebagai ratu iaitu Simo ataupun juga dipanggil sebagai Ratu Sima. Ratu ini memerintah dengan baik. Namun bukti yang mengatakan adakah permaisuri ini pewaris tahta Dapunta masih kabur. Jika ya, maka kita akan dapat pemerintah-pemerintah yang telah menjadi raja di Medang, iaitu yang pertama adalah Dapunta Salendra yang bermula tidak pasti bila tapi berakhir pada 674 Masihi, Ratu Sima pada 674 hingga 703 Masihi, Mandimina pada 703 hingga 710 Masihi, Rakai Sana pada 710 Masihi hingga 717 Masihi, Raja Sanjaya 717 hingga 746 Masihi dan juga Raja Panangkaram. Selain daripada prasasti Sojomerto dan juga carita Parahyangan, salah silah raja-raja keturunan dinasti Salendra juga dapat diketahui daripada dua prasasti yang dikeluarkan oleh Balitong pada tahun 907 dan juga 908 Masihi, iaitu prasasti Manyasi 1 dan juga prasasti Wanua Tengah 3. Berikut merupakan pemerintah-pemerintah yang berketurunan wangsa Salendra. Seterusnya kita melihat kepada era kerajaan Medang. Menurut Bos, kerajaan Medang diperintah oleh dua wangsa iaitu Wangsa Sanjaya yang beraliran Hindu Siva, manakala Wangsa Salendra yang beraliran Buddha Mahayana. Pada ketika itu, kerajaan Mataram kuno ataupun kerajaan Medang diperintah oleh Wangsa Salendra yang dilihat begitu dominan pada ketika itu, manakala Wangsa Sanjaya dilihat berada di bawah kekuasaan Wangsa Salendra. Purbajaraka menolak anggapan Bosch mengenai wujudnya dua wangsa berkembang yang berbeza agama dan saling bersaing. Hanya ada satu wangsa sahaja iaitu Wangsa Salendra dan kerajaan Medang. Bukhari menyokong pendapat Purbajaraka yang meletakkan tafsirannya melalui prasasti Sojomerto bahawa Wangsa Salendra pada mulanya memuja Dewa Shiva sebelum Panangkaran beralih kepada Buddha Mahayana. Raja-raja yang berkuasa dari Wangsa Sanjaya tertera pada prasasti Nalanda, prasasti Ligo dan prasasti Kelura. Manakala dalam Wangsa-Wangsa Sanjaya tertera pada prasasti Canggal dan prasasti Mantiasi. Berdasarkan candi-candi Mataram kuno dari awal abad ke-8 dan ke-9 yang bercorak Buddha iaitu Salendra umumnya terletak di Jawa Tengah bahagian selatan, manakala Hindu iaitu Sanjaya terletak di bahagian utara. Prasasti Canggal iaitu pada tahun 732 Masihi yang menyatakan Sanjaya mendirikan Shiva Lingga baru iaitu Candi Gunung Wukir yang bermakna bahawa Sanjaya membangunkan pusat pemerintahan Medang yang baharu, ekoran kematian sana
dari kerajaannya yang bercerai-berai diserang musuh lalu membangun istana baharu iaitu dikenali sebagai Keraton di Medang Ibumi Mataram. Pemerintahan Indra pada tahun 782 hingga 812 Masihi iaitu putranya Samaratungga dinikahkan dengan Dewi Tara iaitu Putri Damasetu yang merupakan Maharaja Sriwijaya. Sebuah candi dibangun untuk menghormati Tara sebagai bodhisattva wanita yang ketika itu pada masa pemerintahan Indra. Sailendra menyerang dan mengalahkan Chenla iaitu Kamboja Selatan dan sempat berkuasa untuk beberapa tahun pada tahun 790 Masihi. Candi Borobudur dibangunkan semasa pemerintahan Samaratungga iaitu pada tahun 1812 hingga 1833 Masihi. Manakala hasil pernikahan daripada Dewi Tara, Samaratungga mempunyai seorang putri bernama Pramodawardhani dan seorang putera bernama Balaputra Dewa. Pramodawardhani iaitu putri mahkota dikahwinkan dengan Rakai Pikatan iaitu anak Rakai Patapan Pulapalar yang masih beragama Hindu Siva. Manakala Balaputra Dewa kemudiannya menyambung pemerintahan di Sriwijaya yang selain pernah memerintah di Medang dan Wangsa Sailendra juga berkuasa di Sriwijaya. Prasasti Siwaregerha iaitu pada tahun 778 Saka bersamaan dengan 856 Masihi. Setelah kematian Samaratungga, Rakai Pikatan menggantikannya sebagai Maharaja di Medang lalu memerintah dan membangunkan candi kerajaan yang berunsurkan Hindu Siva iaitu Loro Jonggrang di Prambanan. Seterusnya kita melihat kepada keruntuhan Wangsa Sailendra. Di sini kita melihat kepada dua pendapat yang dikemukakan iaitu daripada Bosch dan Munoz yang menyatakan disebabkan dua wangsa yang berbeza agama dan saling bersaing dengan mengaitkan perpindahan Balaputra Dewa ke Sivanadepa iaitu Sriwijaya yang merupakan negeri kelahiran ibunya Dewi Tara. Berlaku kemunduran ekonomi negeri disebabkan oleh perbezaan aliran kepercayaan dan melibatkan Wangsa Sailendra sebagai pemerintah beragama Buddha Mahayana manakala majoriti rakyat Jawa yang beragama Hindu Shiva. Munoz pula mengatakan pengaruh Sanjaya bercorak Hindu Shiva mulai menguasai Mataram lalu menggantikan Buddha Mahayana. Ketika pemerintahan Rakai Pikatan, pengikut Sailendra mulai terasa terancam di Jawa Tengah lalu melarikan diri ke Jawa Barat untuk menubuhkan sebuah kerajaan baharu di Banten Girang. Purbajaraka dan Bukhari pula berlainan pendapat iaitu hanya ada satu wangsa sahaja iaitu Wangsa Sailendra dan tidak disebutkan Sanjaya Vamsa dalam mana-mana prasasti. Sanjaya masih dalam susul galuh Wangsa Sailendra kerana sebelum ini secara tradisionalnya Wangsa Sailendra hanya berkuasa di kawasan Jawa Tengah, terutamanya kita melihat kepada kawasan Dataran Kedu pada 1 abad sahaja iaitu daripada Panangkaran hingga ke Samaratungga. Penemuan prasasti Sojomerto ini telah membuktikan penulisan seawal pertengahan abad ke-7 telah menunjukkan Sailendra ini daripada Sriwijaya yang mengusungkan jeda waktu yang jauh lebih lama. Pemerintahan Wangsa Sailendra sehingga bangkit pasca serangan Chola Mandala dari India dan hubungan baik antara Wangsa Sailendra dengan kerajaan Sriwijaya menjadikan Wangsa Sailendra berkuasa di kedua-dua buah kerajaan iaitu Medang Mataram di Jawa Tengah dan kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Kesimpulannya, melalui pemahaman kita terhadap ketiga-tiga teori tersebut iaitu teori Funan, teori India dan teori Nusantara mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tersendiri. Meskipun teori Nusantara tampak lebih meyakinkan, namun dilihat berat sebelah kerana setiap pandangan awal Purbajaraka yang telah sendiri meletakkan rasa kekesalan yang ekoran teori India ini dan teori Funan menampakkan bangsa Indonesia ini diperintah oleh negara lain. Kepercayaan Purbajaraka yang meletakkan Wangsa Sailendra itu sendiri merupakan asal orang Nusantara sendiri dan bukannya daripada orang luar begitu tidak meyakinkan sekiranya beliau menerima pendapat teori lain yang berkemungkinan ada kebenarannya.
Oleh itu, teori Funan dilihat lebih meyakinkan kerana sokongan kepada teori tersebut disokong oleh para sarjana yang lain yang mengkaji asal-usul salindra meskipun mempunyai kritikan yang begitu melihat kepada sedikit perbezaan berkenaan bahasa. Berikut adalah senarai rujukan dalam bibliografi hasil pembacaan kami. Sebelum kami mengakhiri pembentangan pada hari ini, kami melontarkan serangkap pantun. Di langit ada pelangi, tidak ku lupa hitung warnanya. Usai sekian dari kami, terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, terima kasih.